Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita sama-sama sekali lagi dalam segmen Bila Ayah Membebel untuk siri yang keempat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya segmen ini dah masuk segmen ataupun siri yang keempat. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan, puan-puan, liver di luar sana yang sudi mengikuti topik atau perkongsian daripada saya, Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali, kaunselor, pegawai psikologi di Penjara Kajang. Alhamdulillah, kita dah sampai ke siri yang keempat lah. Kita dah sampai ke siri yang keempat. Nampaknya perjalanan baik. Ada respon, ada pertanyaan, ada email, ada WhatsApp daripada rakan-rakan liver. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan perkongsian saya ini dapat manfaat tidak banyak sedikit kepada tuan-tuan, puan-puan, terutama sekali ibu bapa. Terutama sekali ibu bapa yang sedang berhadapan dengan isu anak-anak. Isu anak-anak ni bukan saja berhadapan dengan isu anak-anak yang bermasalah. Semua anak-anak ada dia punya cabaran ataupun ada rezeki, ada ujian masing-masing. Jadi mudah-mudahan dengan ada perkongsian ilmu seperti ini, sedikit sebanyak dapat memberi input kepada ibu bapa untuk terus memantapkan parenting ataupun kemahiran keibubapaan. Kerana kita dah berbicara pada segmen ataupun topik yang awal sebelum ni, di mana anak ni merupakan aset kepada kedua ibu bapa. Anak ni aset dalam keluarga kita. So mudah-mudahan dia memberi manfaat. Okey, baik kawan-kawan kita yang mengikuti live sekarang ni, sound macam mana? Okey. Mudah-mudahan okey lah. Sound okey ke tak? So ada yang dah masuk. Apai Lily Adam, Diana di Angel. Terima kasih sebab bersama-sama. Kalau ada apa-apa pertanyaan, perkongsian, boleh sama-samalah kita pada malam ni, insyaAllah. Saya minta maaf, semulai malam ni kita akan mula lewat sikit lah. Tak adalah lewat sangat. Sebelum ni kita start pukul 9 malam. Tapi mulai malam ni dan malam-malam seterusnya kita akan mula pukul 9 suku lah. Sebab sekarang ni Isyak masuk agak lewat. Urusan orang kata nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Jadi tak terkejar-kejar sangat. 9 suku tu selesa lah orang kata. 9 suku tu selesa. Jadi lepas ni nanti ke depan kalau tengok faktor kemasukan ataupun waktu masuk Isyak, kalau awal kita awalkanlah. Sebab saya faham besok hari Isnin ramai yang sedang membuat persiapan lah. Sekarang ni mungkin anak-anak tak bersekolah lagi, jadi persiapan tu tidaklah begitu agak teruk mungkin kan, berbanding kalau anak besok sekolah dengan dia punya baju sekolah, dengan dia punya beg sekolah, urusan-urusan kasut dan sebagainya. Okey, baik, seperti biasa saya buat aluan dulu. Pertama sekali kita nak bercerita tentang pada malam ni, insyaAllah. Minta maaf tuan-tuan, peringkat awal tadi kita nak buat penaja kita, Puan Niza, dia kita plan nak buat Das Abdul ataupun bantal viral ataupun bantal hotel 7 bintang tu sebagai kita punya penaja. Tapi sebab
Das Abdul, program pun ada di grup sebelah sana, ada program juga. Jadi kita postpone, kita tangguh. InsyaAllah Puan Niza akan menaja segmen ini untuk minggu hadapan. Cuma malam ni insyaAllah penaja kita adalah rempah nasi Arab Al-Bait. Bagi mereka yang pernah mencubanya, mesti dah tahulah kelebihan-kelebihan, kemudahan, kesenangan macam mana nak menyediakan nasi Arab ni. Okey, alright. Yang ini macam biasa produk kita review last kali nanti. Cuma sebelum kita mulakan sesi pada malam ni, dengan tajuk kita pada malam ni adalah 5 kata-kata magic yang perlu ada dalam keluarga. 5 kata-kata magic. Magic ni maksudnya benda yang yalah kalau kita gunakan selalu, banyak hati anak-anak yang kita mampu nak tambat lah. Dan magic word ni sebenarnya kalau kita amalkan daripada peringkat awal lagi, kita akan nampak pembentukan kepribadian anak-anak tersebut. Bila dah besar nanti kita nampak ada sopan santunnya, pandai dia menyantuni orang lain, pandai dia bergaul dengan orang lain, komunikasi dia dengan orang lain. So ini akan menentukan titik tolak lah kepada, tak banyak pun ada 5, sebenarnya banyak lah. Cuma 5 ni yang saya lihat, saya rangkumkan sangat penting dalam keluarga. Tapi sebelum kita masuk topik kita pada hari ini, macam biasa kita nak recap sekejap. Pada topik kita yang lepas, kita ada buat segmen ragam anak nombor 2. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, kita ada buat segmen ragam anak nombor 2. Okey, ragam anak nombor 2 ni kita membicarakan ramai tak anak nombor 2 ni dalam penjara. Ada yang tanya dengan saya. Kita recap sikit pada yang lepas. So pada topik yang lepas kita bercerita tentang ragam anak nombor 2. Sebab saya sendiri pun sebagai kaunselor, saya sendiri pun sebagai ayah, saya juga sebagai seorang motivator, ada ibu bapa yang datang selepas sesi ceramah ataupun selepas sesi perkongsian ataupun semasa sesi kaunseling dijalankan, bercerita tentang ragam anak nombor 2. So kita dah clear cut ataupun kita dah perjelaskan pada minggu lepas bahawa dalam Islam tidak ada pun nas ataupun dalil yang menyebut bahawa anak nombor 2 ni adalah anak yang mempunyai masalah. Anak nombor 2 ni adalah anak yang bakal menghantui hidup kita di masa akan datang. Tak ada. So maksudnya dalam Islam jelas semua anak sama rata. Anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, bongsu ke apa ke, anak tunggal ke, anak yang sulung perempuan, anak nombor 2 lelaki ke, anak nombor 1 lelaki, nombor 2 perempuan ke. Dalam Islam anak ini adalah rezeki. Anak ini adalah sama rata. Sama seperti hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah seseorang bayi yang dilahirkan melain dalam keadaan fitrah. Ibu bapa lah yang bertanggungjawab mewarna dan mencorakkannya. Sama ada ia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So jelas anak nombor 1 ke nombor 2 sama. Dalam Islam tak ada anak nombor 2 yang ada masalah ke apa ke. Alright, begitu juga diriwayatkan ataupun berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati, iaitu amanah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu. Dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar. So jika ada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang mungkin ada isu lah anak-anak. Saya tak suka juga mengatakan anak-anak ni bermasalah. Sebab kadang-kadang kita boleh lihat, kadang-kadang kalau kita flashback balik kita sebagai ibu bapa, kalau ikutkan masa kecil memang nakal kita tu semacam lah. Tapi Alhamdulillah lah kita jadi manusia bila kita dewasa. So kita tak naklah kata anak-anak ni bermasalah. Cuma anak-anak ni ada cabaran dan juga dugaan semasa dia kecil ataupun ada ujian. Kita dah sentuh dah pada minggu lepas. Ada ibu bapa yang anak-anak yang diberikan kepada dia ataupun dikurniakan kepada dia, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amanah ni, ada anak itu rezeki di peringkat awal. Kemudian ujian di tengah-tengahnya dan ada rezeki di hujungnya. Ada juga ibu bapa yang ujian di peringkat awal. Bila lahir anak tu ujian di peringkat awal. Tapi di tengahnya ada rezeki. Di hujungnya pun rezeki. Tidak ada dalam dunia ni kita jumpa orang yang sejak daripada awal sampailah akhir hidupnya rezeki semata-mata. Tak.
Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran bahawa aku beri hamba-Ku ujian, diberikan ujian kepada kita, semoga kita ni bersabar, supaya kita ni dapat menempuhi. Sebab orang-orang yang bersabar Allah janjikan syurga buatnya. Okey, alright. So itu recap kita pada minggu lepas. Okey, recap kita pada minggu lepas. Kita dah cerita tentang anak nombor 2. So anak nombor 2 ni tak ada masalah. Cuma saya kongsikan pada minggu lepas juga tuan-tuan. Sebab pengalaman saya, dapatan saya, survey saya semasa saya menjalankan sesi kaunseling saya di dalam penjara, saya dapati, ini dapatan saya tuan-tuan, dapatan saya. Kebanyakan anak yang berada dalam penjara adalah anak sulung dan anak bongsu. Anak sulung dan anak bongsu. Kenapa anak sulung? Di peringkat awal bila kita buat sesi, anak sulung ni rupanya dia terlampau bebas, terbebas. Sebab mungkin anak sulung ni dia jadi punca kepada kekurangan ilmu kemahiran keibuapaan pada ibu bapa. Sebab anak sulung kan, mungkin ibu bapa, ada setengah ibu bapa tak sempat nak dapatkan ilmu, tak dapat nak dapatkan kemahiran. Jadi anak sulung ni dia agak terlepas pandang macam tu. Lepas tu dengan sikit-sikit kita menyalahkan anak sulung, bila minta tolong anak sulung, bila tak itu anak sulung, yang ini anak sulung, adik bergaduh anak sulung. Jadi beban kepada anak sulung ni agak tinggi. Jadi bila tinggi ni mungkin ada stres dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga. So jadi anak sulung ni dia keluar, dia tak suka duduk rumah, dia lebih suka dengan kawan-kawan. Jadi kena hati-hatilah ibu bapa. Saya tak kata kau ni anak sulung ni. Itu saya dengar Tuan Haji Izzuddin punya perkongsian, anak sulung banyak dekat dalam penjara. Jadi tak, bukan saya judge, bukan saya confirmkan, tapi dapatan saya. Kemudian satu lagi anak bongsu. Kenapa anak bongsu? Bila kita kaji, bila kita tengok, mungkin sebab terlampau temperedkan dia, terlampau manjakan dia, terlampau jaga, overprotective, terlampau protect sangat. Akhirnya bila kehilangan seseorang yang selama ni protect dia, dia lose, dia hilang arah, lepas tu dia terjebak. Itu saja, tidak lebih pada tu. Jangan tuan-tuan kata, kalau macam tu saya anak sulung saya ni bahayalah. Tak, dia ada faktor risiko dan ada faktor pelindung. Dua-dua ni berkaitan. Tapi kita tak nak panjangkan isu tu sebab isu tu kita dah bincang pada topik pada minggu lepas. Itu hanya dapatan saya sebab saya sebagai kaunselor di penjara Kajang, di Jabatan Penjara, kita dapati itulah punca ataupun itulah penyebabnya. Tapi anak nombor 2 ni walaupun macam mana ragam ni pun, saya rasa anak nombor 2 ni adalah ujian kepada ibu bapa. Sebab kalau saya survey kawan-kawan saya, kalau saya survey dari segi pengalaman saya, pemerhatian saya sendiri pun, biasanya anak nombor 2 ni bila dia dah dewasa, mereka-mereka ni lah yang begitu rapat dengan ibu ayah, dan mereka inilah yang akan sentiasa menjaga kedua ibu bapanya. Bukannya anak-anak lain tak jaga, tapi dia punya care tu lebih sikit lah kalau anak nombor 2 ni. Ini perhatian saya lah. Mungkin tidak kepada orang lain. Sebab nombor 1, nombor 2 dalam Islam tak ada apa-apa. Dia mengatakan bahawa semua anak sama saja. Okey, itu saya recap sikit. Apa ni topik kita pada minggu lepas. So topik kita pada malam ini adalah 5 kata-kata. 5 kata-kata magic dalam keluarga. Penting ni. Sebenarnya banyak lah, tapi saya nak ambil 5 je yang saya nak highlightkan pada tuan-tuan. So topik ni sebenarnya malam ni, kita punya topik ni berkisarkan komunikasi dalam rumah tangga ataupun komunikasi dengan keluarga. Dalam keluarga, komunikasi antara ibu dan ayah, komunikasi antara ayah dan anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, nombor 4 dan sebagainya. Komunikasi ibu kepada anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan sebagainya. Tapi kalau nak cerita tentang topik komunikasi ni terlampau luas. Kita ada verbal communication, perbualan ataupun percakapan kita dilahirkan dengan kata-kata yang difahami oleh ahli keluarga. Kata-kata ni pun mesti difahami oleh ahli keluarga. Sebab tu dulu ada bahasa F lah, bahasa apa, saya pun tak pandai kan. So hanya orang A dan B faham, dia akan tahulah komunikasi tu. Kemudian dia ada non-verbal communication. Ibu bapa memang kena alert lah. Mungkin nanti saya akan kupas juga untuk masa-masa yang akan datang, non-verbal communication anak-anak kepada ibu bapa dan ibu bapa kepada anak-anak. Sebab bila tengok saja dah tahulah. Bila nampak saja dah nak lenggok anak ni macam ni, kita dah tahu dia ada. So
akhirnya ibu bapa akan dapat membantulah. Itu kemahiran. Sebab kemahiran komunikasi ni sangat-sangat penting dalam keluarga. Ini bukannya komunikasi semua orang boleh bercakap tuan. Kalau kita dianugerahkan boleh bercakap, semua orang boleh cakap. Tapi kaedah macam mana, waktu bila kita nak bercakap, itu saya akan kupaskan kemudian. Cuma saya nak ketengahkan pada malam ini word ataupun kata-kata yang patutnya digunakan dalam keluarga. Okay, so tajuk besarnya adalah komunikasi, tapi saya perincikan ataupun saya detailkan dalam topik magic word ataupun kata-kata keramat lah, kata-kata penting yang perlu ada. Alright, so kawan-kawan kita, terima kasih. Ada yang tanya, alhamdulillah, bagi sampaikan salam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi di Barazak. Ni kawan-kawan junior masa sekolah ni, alhamdulillah, terima kasih bersama-sama pada malam ni. Okey, topik kita pada malam ni adalah 5 kata-kata magic dalam keluarga. So macam biasa juga, dalam saya punya segmen, kita akan jadikan agama Islam sebagai tunjang topik perbincangan kita. Kita tak nak tengok dari segi barat kata apa, kita tak nak tengok dari segi psikologi kaunseling kata apa, kita tak nak tengok dari segi budaya kata apa, kita tak nak tengok dari segi bangsa kata apa, tapi kita nak tengok agama kita kata apa tentang topik kita pada malam ni. Berkaitan dengan topik kita pada malam ni. So dalam Islam, kalau kita cerita pasal komunikasi ni, sudah tentu dan sudah pasti kita akan menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Kalau tuan-tuan boleh search dalam Google, memang banyak tuan-tuan kepribadian, cara Rasulullah berkomunikasi, cara Rasulullah berkomunikasi dengan isteri, cara Rasulullah berkomunikasi dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, dengan sahabat, dengan umat dia. So banyak kaedah. Dengan musuh, dalam kepribadian Rasulullah, komunikasi dengan musuh pun ditonjolkan. Bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan hikmahnya. Saya nak menyentuh hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah. So Rasulullah sebut, ataupun hadis riwayat At-Tirmizi menyatakan bahawa Rasulullah lah orang ataupun manusia yang banyak tersenyum. So mudah-mudahanlah kita dapat, kalau kita tersenyum ni, orang kata tersenyum ni boleh memberikan hati bahagia. Tersenyum ni boleh menyebabkan orang lain juga senang dengan kita. Tapi rupanya tersenyum ini adalah sunnah Rasulullah. So kita pun tahu kan, kalau kita amalkan apa sahaja sunnah-sunnah Rasulullah, so kebaikannya menanti di sana nanti. Okey. So yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Ini hadis riwayat At-Tabrani. So maksudnya Rasulullah bersabda bahawa kita perlu ramah. Sebagai manusia kita perlu ramah. Kita kena jaga lisan kita, kita kena jaga komunikasi kita. Alright. So ini adalah antara garis panduan dalam agama Islam, meletakkan dari segi komunikasi ni penting sebenarnya dalam kehidupan seharian kita. Okey, itu dari segi perspektif Islam. Jadi saya nak bawa kepada isu. Sebab hari ni tuan-tuan, ada ibu bapa yang datang buat sesi kaunseling, mengatakan anak dia mengeluarkan perkataan-perkataan kesat. Saya pernah dengar depan mata saya sendiri seorang anak membabikan ibunya. Membabikan ibunya. Saya tak boleh terima tuan. Dan saya pernah buat sesi kaunseling di mana saya memujuk seorang banduan tak mahu berjumpa dengan ibunya. Bila saya tanya kenapa tak nak jumpa, dia pun bercerita-cerita. Lepas tu saya tanya, jomlah pergi jumpa kan. Sebab dalam semasa banduan dipenjarakan, dia ada peluang dan ruang sebenarnya untuk berjumpa. Tapi bukan berjumpa pegang macam tu lah. Macam tuan-tuan tengok dalam televisyen tu kan. Ada kaca, ada telefon semua tu. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. So dapat berjumpa macam tu lah. Bila sebut pasal jumpa, itulah konteks ataupun itulah konsep dia. Okay. So bila saya kata kenapa tak nak jumpa, buat apa nak jumpa babi tu cik? Bila buat apa nak jumpa babi tu tuan? Saya dengar pun wow. Bila kita kaji, kita selidik, banyaklah. Sebab kita tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan membaca, kalau tuan-tuan mengkaji, tuan-tuan melihat, banyak kajian yang menunjukkan bahawa persekitaran
mampu mempengaruhi seseorang, individu tersebut, mampu mempengaruhi sikap individu tersebut. Ini memang terbukti, memang kajian telah buat persekitaran kita akan mempengaruhi sikap dan sifat ataupun kepribadian diri kita. Tapi dia tak akan kekal sebab personality ataupun sikap ni dia dynamic, dia boleh berubah-ubah. Contohnya mungkin dulu dia nakal, kemudian lepas lahirnya adik, dia nakal dia tu kurang. Adik dia tu menyebabkan punca ada faktor yang menyumbang kepada perubahan diri dia lah. Banyak, sama jugalah. Sama ada suami atau isteri, sebelum kahwin macam ni, lepas kahwin dia jadi macam ni. So personality ataupun sikap ni boleh berubah. So jangan risau, jangan kata bendanya sama, tak. Tapi saya pernah benda ni pernah berlaku lah. So anak-anak menggunakan perkataan-perkataan tidak sepatutnya bila bercakap. Kadang-kadang berlaku depan mata, bila ayah tegur, anak tegur, melawan. Dulu pantang tuan, saya ingat lagi zaman dulu-dulu, kalau mak ayah tanya kita, lepas tu kita jawab balik, itu dah kira orang kata pandai menjawab. Ayat dia kan, pandai menjawab. Dia sepatutnya bila ayah bercakap, mak bercakap, diamlah, dengar. Tapi yalah, generasi dah berubah tuan. So anak-anak ni dia pandai mengolah ayat. Dulu tak berani tuan, angkat muka pun tak berani. Tapi sekarang ni saya tak nak salahkan zaman, saya pun tak nak salahkan didikan ibu bapa sepenuhnya. Banyak faktor yang menyumbang, anak-anak kita makin bijak. Tapi dalam sesuatu ataupun dalam beberapa perkara, anak-anak ni tetap perlu menghormati orang yang lebih tua daripada dia. So kita kena faham dalam konteks tu. So sebab atas dasar itulah isu ni timbul. So saya kata inilah masa untuk saya kongsi dengan tuan-tuan benda yang saya perolehi berdasarkan pengalaman saya, bacaan saya. Saya mengikuti program-program sesi kaunseling yang saya jalankan dengan ibu bapa. So saya boleh rumuskan ada 5 magic, kata-kata magic yang perlu ada dalam keluarga kita untuk dia membentuk jati diri, untuk dia membentuk kepribadian diri dia. Okey? So penting penting. Alright. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita dah cerita tadi perspektif Islam, kemudian kita dah cerita tentang isu kenapa tajuk ataupun topik ini timbul, kemudian kita nak pergi kepada apa bendanya, apa yang magic word ni. Okey tuan-tuan, ada 5 perkara. Satu, perkataan rayuan, kata-kata rayuan. Kemudian kata-kata penghargaan. Ketiga, perkataan ataupun kata-kata pengikat ataupun pengerat. Kemudian kata-kata penyesalan. Dan yang kelima, kata-kata dorongan. 5 ni mesti ada. Tapi perkataan dia apa macam-macam. Saya akan bagi contoh nanti, tapi terpulang kepada diri tuan-tuan. Okey, yang pertama sekali perkataan ataupun kata-kata rayuan. Dalam keluarga mesti ada perkataan rayuan. Rayuan ni pandai-pandailah. Ada kalau kakak minta tak dapat, so kakak gunakan adik untuk dapat sesuatu. Tu rayuan lah. Anak-anak mesti tahu, mesti faham. Okey. Dan ibu bapa pun kena tahu menggunakan kaedah perkataan rayuan ni. Kemudian penghargaan ataupun penghormatan. Kita mesti wujudkan perkataan, kata-kata penghargaan dan penghormatan kepada anak-anak kita. Ibu ayah mesti ada perkataan. Jangan kita biarkan benda tu berlalu begitu saja. Benda yang baik mesti dihargai, benda yang baik mesti dihormati, supaya bila kita memberi kata-kata yang baik, personality diri anak-anak ataupun fizikal anak-anak ni dia akan terus berkembang. Hatinya akan terus berkembang. Bila hatinya berkembang, pemikirannya positif, dia akan buat perkara yang baik itu selalu. Itu penting. Yang ketiga, kata-kata ataupun ayat-ayat pengikat, pengerat mesti ada. Terpulanglah, nanti saya bagi contoh. Yang keempat, kata-kata penyesalan. So katalah ayah ibu pun tak lari daripada buat kesilapan kan, mesti ada satu kata-kata sesalan. Bila kita bercakap dengan anak, kita mesti sentuh pemikiran dia, kita mesti sentuh emosinya. Jangan risau sangat pasal fizikal. Sebab kadang-kadang kita terlampau cepat nak mengubah fizikal. Kita lupa nak terangkan pemikiran dia, kita lupa nak terangkan dia pada hatinya. Okey? Yang kelima, yang terakhir sekali, kata-kata dorongan. Mesti ada. Ibu bapa mesti ada kata-kata dorongan. Baik, saya pergi balik kata yang pertama ataupun kata-kata yang pertama. Yang pertama sekali, rayuan. Rayuan ni tuan-tuan, saya nak tolong, please tuan-tuan, gunakan word dalam keluarga tuan-tuan, perkataan tolong.
Tolong. Tuan-tuan nanti bila tuan-tuan dah di alam dewasa, tuan-tuan akan berjumpa dengan manusia yang tak pandai nak bercakap, minta tolong, dia tak reti. Bila dia jadi bos, dia main arah aje. Dia tak ada satu perkataan. Memang tuan-tuan, bila kita jadi bos, kita nak buah by right, dengan kuasa yang kita ada tu, kita boleh arahkan dia untuk buat. Tetapi bila kita ada perkataan tolong tu, tolong ni adalah magic word, tuan-tuan. Tolong ni miracle. Orang akan rasa nak buat, orang rasa ikhlas, orang rasa besar hati dia bila kita menggunakan perkataan tolong. Jadi ibu bapa, apa saja anak kita bantu kita tolong, gunakan perkataan tolong. Kak Long, tolong basuh pinggan Kak Long, tolong. Kadang-kadang kita nak minta anak kita ambilkan pen kita. Tolong ambilkan pen bang ah. Tu atas TV, tu atas TV. Atas TV lah, tak nampak ke, buta ke, mata letak kat mana? Tak ada perkataan tolong tuan-tuan. So anak-anak dia akan membesar dalam keadaan macam tu. Besok dia akan buat kat adik dia akan buat kat ni. So hati-hati. So please, saya merayu kepada ibu bapa, gunakan perkataan tolong dalam rumah. Tolong dalam rumah. Buat apa saja, tolong. Ambil. Abang tolong ayah buang sampah. Tolong. Bancik, tolong ayah angkat kain kat ampayan. Tolong. Perkataan tolong ni sangat-sangat penting tuan-tuan. Baik, perkataan yang pertama. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, perkataan penghargaan tadi. So penghargaan. Tuan-tuan, tolong ajar anak-anak kita berterima kasih tuan-tuan. Tak kisahlah perkataan penghargaan ni macam-macam, saya pun tak tahu. Ada mungkin keluarga yang mengamalkan kata-kata thank you. Okeylah, thank you. Mana yang syukran lah kan. Tapi terima kasih lah. Dalam konteks penghargaan ni terima kasih. Tuan-tuan, kita kena amalkan. Sebagai satu contoh tuan-tuan, tak percaya, cuba tanya isteri kita tuan-tuan. Bila dia penat memasak, dia hidangkan makanan, seorang anak, wah Umi masak sedapnya Umi, terima kasih Umi masakkan untuk kami. Oi, dia punya feel dia tu besar feel dia tuan-tuan. Macam tuan-tuan balik rumah penat bekerja kan, kita belikan something untuk anak kita, terima kasih ayah belikan sesuatu untuk kami. Oi, dia kena amalkan perkataan terima kasih ni. Dan ayah dan ibu pun kena amalkan dengan anak-anak. Bila anak tolong, contohnya anak bancik tolong ambilkan baju dekat jemuran tadi kan. So, bila dia dah ambil, terima kasih bancik. Kena ucapkan terima kasih. Dia akan rasa dirinya dihargai. Dan dia automatik dapat satu penghormatan tuan-tuan. Lepas ni nanti dia akan rasa nak buat lagi. Kita kena besarkan perbuatan yang dia buat. Baru kita rasa seronok. Yang keempat tuan-tuan, pengikat ataupun pengerat. Kata-kata pengikat dan pengerat. Banyaklah. Dalam konteks yang ni saya gunakan sayang. Tuan-tuan, minta maaf cakap, ada ayah-ayah di dunia ini tuan-tuan, punya susah nak sebut perkataan sayang tuan-tuan. Allah. Kalau daripada anak tu daripada kecil tuan-tuan, anak kita umur 3-4 tahun nak cakap sayang pun susah. Bila dah besar tuan-tuan, memang lagi susah lah tuan-tuan. Nak sebut sayang tu tak boleh. Ayah ni tak lepas. So jadikan seorang ibu ni pada saya insya-Allah lah. Sebab ibu ni dia banyak wanita wanita ni dia banyak menguruskan kehidupan hariannya menggunakan hati. So hati ni mudah terusik. So sayang ni pada dia biasa. Tapi kalau ayah ni dia susah. Bila daripada peringkat awal dah susah guna perkataan sayang ni, Allah susah. Memang dah dewasa nanti memang susah. Keras tuan-tuan, keras. So jadi praktis daripada awal lagi, anak-anak kita umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ucapkan sayang. Ayah sayang ke adik lah, adik ni sayang lah, ayah sayang sangat-sangat ke adik. Adik nanti bila dah besar sayang ayah banyak ke sikit? Kena buat tuan-tuan, sayang, perkataan sayang. Sebab sayang ni perkataan yang mengeratkan dan juga mengikat. Kalau dia buat benda yang tak sepatutnya, mengajuklah sikit. Adik tak sayang ayah lah tu. Kalau tuan-tuan biasa dengan anak saya yang kecil tu, memang kadang-kadang kalau ni mula dia mengaung, ayah tak sayang, Umi tak sayang. Okey. Alright, itu yang ketiga. Okey, yang ketiga. Yang seterusnya penyesalan. So kata-kata penyesalan mesti ada dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga kita. Kata-kata penyesalan contohnya minta maaf tuan-tuan. Maaf. Sorry. So mesti ada. So kalau abang kakak bergaduh, jumpakan abang kakak tu, buat sampai kalau mana-mana yang bersalah tu, kalau nak boleh kedua-dua pihak rasa menyesal dan masing-masing minta maaf. Kita pun tuan-tuan, ini paling berat sekali tuan-tuan. Paling berat.
sebagai seorang ayah dan ibu, kalau kita ada silap depan anak-anak kita, mustahil tak ada silap. Mustahil. Kadang-kadang anak kita cakap macam ni, kita cakap macam ni. Lepas tu bila kita kata, uish, betul lah yang dia cakap tu kan. Salah aku ni. So jangan malu tuan-tuan. Jangan malu minta maaf. Bila tuan-tuan minta maaf dengan anak, Allahu Akbar tuan. Tuan-tuan telah membesarkan kepribadian yang baik dalam diri dia. Sebab apa tuan-tuan? Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada hari kiamat nanti akan orang-orang yang memaafkan orang lain ni adalah orang yang akan masuk syurga tanpa hisap tuan-tuan. Orang-orang yang memaafkan orang lain dan orang-orang yang redha dengan orang lain walaupun dia disakiti dan dizalimi individu berkenaan. Besar tuan-tuan. Bila kita memaafkan dan juga kita meminta maaf, besar nikmat dia tuan-tuan, ganjaran yang Allah bagi. So perkataan yang keempat ni kena amalkan. Bila kita silap dengan anak, kadang-kadang ada benda-benda ke apa ke, kita tersilap, kita bagi tahu. Contohnya kadang-kadang nak masuk ke toilet, mulakan dengan kaki kiri, buat dengan kaki kanan. Kadang-kadang kita tak perasan, dia dah masuk kaki kiri dah, tapi kita nampak macam dia masuk kaki kanan, tapi betul dia masuk kaki kiri. Jangan lupa, alamak, minta maaf adik, ayah ingatkan adik masuk kaki kanan, betul-betul dah kaki kiri, minta maaf ya. Amalkan tuan-tuan, sebab tuan-tuan akan membesarkan anak-anak ni dalam satu kepribadian yang sangat hebat tuan-tuan. Percayalah cakap saya. Saya dah nampak. Saya ni diberi kelebihan tuan-tuan, Allah bagi saya rezeki. Bila kita pergi ke tanah suci, bertugas dengan rakan-rakan di tanah suci, bersama dengan menyantuni jemaah-jemaah, kita nampak kepribadian seseorang. So bila saya duduk dalam penjara pun macam tu juga. Saya nampak kalau orang tu kepribadiannya, ibu bapanya baik tuan-tuan, ataupun pembentukan acuan itu cantik, sampai dalam penjara pun dia tetap cantik. Dia tetap cantik. Sebab apa? Asas, basic tu sangat kuat tuan-tuan. Dan yang kelima tuan-tuan, kata-kata dorongan. Ini mesti ada. Last, yang terakhir, kata-kata dorongan. Kata-kata dorongan ni tak samalah dengan setiap keluarga ni masing-masing. Contohnya bila anak kita buat sesuatu yang hebat, yang kita rasa di luar kemampuan dia sebagai seorang anak yang berumur sekian-sekian tu untuk buat, so bagi, wah bangah, terbaik lah macam ni lah ya nak, inilah hebat. Kena bagi kata-kata dorongan, terbaik, bagus, mantap, padu, macam-macam lah. Tuan-tuan boleh pilih perkataan-perkataan yang baik-baik, dorongan untuk dia. Dorongan untuk anak-anak kita sangat-sangat penting. Alright, so penting, terbaik, bagus, mantap, itu dorongan. Alright, so 5 tadi kata-kata magic yang perlu ada dalam keluarga kita. Yang pertama, rayuan. Yang kedua, penghargaan ataupun penghormatan. Yang ketiga, pengikat ataupun pengerat. Yang keempat, penyesalan. Yang kelima, dorongan. 5 perkataan ni kalau tuan-tuan kita boleh amalkan daripada peringkat awal. Apa kata-kata dia tu ataupun wording dia tu terpulang pada diri tuan-tuan lah. Tapi kalau rayuan tu contohnya tolong. Gunakan perkataan tolong. Nak minta apa-apa tolong. Gunakan perkataan tolong. Bila kita dah biasa dengan anak-anak ni, sebab dia macam saya sebutkan pada peringkat awal tadi tuan-tuan, anak-anak ni akan membesar dalam bentuk persekitaran. Persekitaran ni akan banyak mempengaruhi anak-anak ni. Okay? So itu penting. Kemudian penghargaan dan penghormatan. Tuan-tuan, tolong amalkan perkataan ucapan terima kasih dalam keluarga kita. Sebab nanti bila anak-anak dia dah dewasa, kita tak biasakan dia dengan ucapan terima kasih tu, nanti kita bimbang dia tak pandai menghargai orang lain tuan-tuan. Kita pernah jumpa, saya pernah buat sesi dengan kaki tangan yang berhadapan dengan masalah ni. Saya cik, pagi-pagi lagi beria nak datang, nak buatkan dia punya urusan-urusan dokumentasi. Sebab apa? Bos kata dia nak masuk meeting. Saya buatlah apa sebagainya, apa benda. Dia ambil dokumentasi dia, lepas tu dia belah. Lepas tu saya dengar daripada orang ataupun ahli mesyuarat kata dokumentasi tu bagus, lengkap, dipuji oleh ahli mesyuarat. Tapi dia sikit pun tak ucap terima kasih kat saya cik. Saya tak minta dipuji, tapi hanya ucapkan terima kasih. Salah ke cik? Kenapa tak boleh? Susah sangat ke perkataan terima kasih tu? Sampai terhadap tu orang begitu kecewa bila dia buat sesuatu tak dapat penghargaan. So kita sebagai ibu bapa kena jadikan perkataan terima kasih ni sebagai salah satu, kalau kawan-kawan saya biasa kata, jadikan dia sebagai satu zikir harian kita lah juga. Zikir, benda yang selalu kita ucap. Orang tolong, terima kasih. Terima kasih. Orang bagi laluan, terima kasih. Kalau tidak nanti tuan-tuan akan tengok
manusia-manusia yang berada di atas jalan raya kan, bila orang bagi laluan untuk dia masuk sempang pun angkat tangan pun tak nak. Itu yang kadang-kadang orang kecewa tu. Allah, bukan susah sangat pun, aku dah bagi laluan, angkat tangan je lah, kan susah. Tapi itulah wujudnya manusia macam tu. Sebab apa? Daripada asas, daripada peringkat awalnya tidak diuruskan dengan baik. Alright. So itu perkara-perkara yang kita sentuh pada malam ni. 5 perkataan ataupun 5 magic word yang kita kena gunakan. Tolong, terima kasih. Selain daripada terima kasih ni, senyuman lah, senyum. Senyum ni pun tanda terima kasih juga tuan-tuan. Sayang. Sayang ni dalam keadaan juga pengikat, pengerat ni, tuan-tuan kena amalkan juga salam. Rajin masuk rumah bagi salam tuan-tuan, sebab ada keberkatan dalam ucapan salam kita tu. Lepas tu orang mendoakan, penting. Anak-anak pun didik anak-anak. Kalau tuan-tuan ni masih ingat, saya masih ingat lagi lah tuan-tuan, kalau cikgu saya dulu kalau masuk bilik dia tak ketuk pintu, tak bagi salam, main masuk je, kalau dia ada kat dalam memang saya kena keluar balik. Sampailah 10 kali, 50 kali, 30 kali, 100 kali mungkin kalau saya terlupa. Dan akhirnya dia dah jadi satu budaya. Sebab benda ni bila kita amalkan, dia akan jadi satu budaya lah. Nak tak nak dia nanti dia akan rasa macam tak lengkap. Okey, so jadikan terutama sekali ayah-ayah kena dorong anak-anak. Kena dorong anak-anak bila ibu masak yang sedap-sedap apa benda. Wah, sedapnya masakan hari ni. Siapa yang masak ni? Umi yang masak. Wah, kita cakap apa kat Umi? Terima kasih Umi. Kena satu benda, satu bentuk perkataan penghargaan. Kena buat tuan-tuan, kena buat. Penting. Kemudian yang keempat, perkataan penyesalan. Kalau ibu apa ada salah dengan anak-anak, minta ampun, minta maaf. Jangan malu. Jangan masa hari raya, ayah besar, anak kecil je kita rasa, apa dosa kau? Satu-satu dia sebut kita, seolah-olah macam kita tak ada dosa. So kalau boleh cantiknya, ayah pun minta ampun dengan anak. Ada kekurangan kita sebagai seorang ayah. Sama jugalah dalam konteks suami dan isteri. Jangan isteri minta ampun, minta maaf. Kau banyak dosa dengan aku ni, minta ampun, minta maaf. Sebagai seorang suami, sudah pasti kita pun ada kesilapan-kesilapan, kekurangan-kekurangan yang mungkin kita tak perasan mungkin. So kita minta ampun, minta maaf dengan isteri kita. Sangat-sangat penting. Dan yang terakhir sekali sudah pasti, kata-kata dorongan, kata-kata semangat kena bagi kat dia. Sebelum dia tidur, kalau tuan-tuan mampu sebelum tidur, kata awak ni anak yang hebat. Ayah yakin satu hari nanti awak dah besar, nanti awak akan jadi anak yang hebat. So awak kena so kita ceritalah apa benda-benda dan sebagainya. Sebab kata-kata dorongan ini sangat penting. Okay, alright. So saya ingat itu saja perkongsian saya dengan tuan-tuan. Terima kasih pada rakan-rakan yang sempat hadir ataupun tempat live bersama dengan kita pada malam ni, dengan penaja kita pada malam ini, Puan Syadin, kita menaja rempah nasi Arab Al-Baik. Ada rakan-rakan kita. Okey, kita tengok sikit lah, ada komen-komen malam ni. Alhamdulillah banyak komen kawan-kawan kita. Okey, Zul Amir Pakla dia tanya macam mana cara nak jadi penaja tuan. Saya tak kenakan apa-apa token ke untuk penaja ni tuan, tapi saya nak jadikan ini one side of saya punya life juga. Dan saya juga tengok beberapa sifu, beberapa otai-otai, beberapa kawan-kawan yang lain. So sambil-sambil kita menyelam dapat ilmu, so saya mengketengahkan apa-apa saja produk. Lebih baik produk itu berkaitan dengan kekeluargaan lah, dan produk itu mendatangkan manfaat kepada agama, bangsa, negara, anak-anak dan sebagainya. Apa-apa saja produk yang tuan-tuan nak, tuan-tuan PM dengan saya. Nanti insya-Allah kita kongsi. Kita kongsi saja, kita share saja. Tuan-tuan bagi tahu apa kelebihan produk tu, kita share. Lepas tu nanti tuan-tuan masuklah link kat dalam tu. Tuan-tuan nak saya share pasal makanan ke, pasal sabun basuh ke, pasal aiskrim ke, pasal durian ke. Tapi itulah, kalau durian kalau makan-makan ni nak kena makan lah kan. Tapi benda-benda yang contohnya sebelum-sebelum ni kita ada buat pasal minyak bidara, kita ada cerita pasal mandian gel bidara. So kita perkongsian itu saja. Alright, so terima kasih Muhammad Nur Akmal. Sound clear, okey. Sahabat kita Tupai Junior, sahabat kita Diba Razak. Kemudian ada Muhammad Rakis, terima kasih. Alhamdulillah, doa-doa mudah-mudahan. Puan Ruby Permataku, terima kasih. Ghazali Abdul Karim, abah saya pun menonton juga, terima kasih. Muhammad Fuad, Muhammad Ali, steady boss, alright, terima kasih. Morgan Zaid, terima kasih. Sahabat saya seorang guru, Cikgu Muhammad Faiz Basir, Assalamualaikum. Dia kata idola, masih bererti lagi kah kata-kata pendidikan bermula dari rumah.
kerana saya pernah menghadapi situasi seorang bapa yang menunjukkan reaksi pelik dan tidak menerima kata-kata itu dalam kami mencari titik penyelesaian disiplin anaknya. Mohon bimbingan dan mohon bimbingan saya lah. Memang betul tuan, memang kita tak boleh nafikan pendidikan bermula dari rumah. Memang sebab anak yang kita lahirkan, anak yang keluar ataupun anak yang kita bentuk ni, dia tidak dibentuk di sekolah. Kita tak boleh salahkan, mana awak belajar perkataan ni, kawan-kawan. Tapi kita tak nafikan, kepribadian anak kita mungkin dipengaruhi oleh rakan. Kalau dia main badminton petang-petang, rakan tu, sepupu dia, adik-beradik dia, pak saudara dia, atuk dia, nenek dia akan mempengaruhi. Dia akan lihat, dia akan tengok. Sebab anak-anak ni, dia belajar melalui pemerhatian. Alright, dia akan belajar melalui pemerhatian. So, kalau kata masih bererti lagi kah? Memang masih bererti lagi lah. Memang masih bererti lagi. Memang pendidikan bermula dari rumah. Memang penting lah dan memang perlu. Pendidikan bermula dari rumah. Kerana situasi seorang bapa. So, kita tak nafikan lah ada perkara-perkara yang sangat... bila berlaku situasi masalah ni sebagainya, kita tak nafikan bila berlaku permasalahan di sekolah, ibu bapa perlu hadir. Sebab tu saya sebagai seorang YDP PIBG di sekolah, saya sangat menggalakkan ibu bapa kalau ada masalah datang sekolah, bincang baik-baik. Sebab kita bukan cop anak-anak tuan-tuan ni, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang ada gangguan ke, anak-anak tuan-tuan ni mempunyai anak yang ada melanggar disiplin ke, anak tuan-tuan ni anak orang jahat ke, tak. Cuma kita nak cari satu titik persamaan di mana di sekolah anak ni macam ni, dekat rumah anak ni macam ni. So kita nak belajar sesuatu daripada sesuatu untuk kebaikan anak tuan. Saya rasa tak ada cikgu yang nak tengok anak murid, masa depan anak muridnya gelap. Dan tak ada ibu bapa yang nak tengok masa depan anak-anaknya rosak. So dua-dua mempunyai matlamat yang sama. Apa salahnya kita duduk bersama, berbincang sambil minum, sambil keluarkan kertas, sambil keluarkan pen. Kita bincang pasal isu anak ni. Sebab kalau betul-betul dua-dua pihak nak tengok kejayaan dan juga kegemilangan anak masa hadapan, itulah caranya. Kita tak boleh menyalahkan cikgu 100%. Cikgu pun manusia biasa, ada kekurangan. Cikgu pun tak boleh meletakkan kesalahan 100% pada ibu bapa. Ada ibu bapa yang memang ada kekurangan. Okay, so sama-samalah. Alright, so 5 kunci, 5 kata-kata. Alright, terima kasih Umar Rakis share ke grup-grup. Okay, terima kasih. Okay, so Muhammad Fuad pun ada kata kat situ, kata rayuan, penghargaan, mengikat pengerap, penyesalan, dorongan. Alright, saya pakai perkataan hebat dan power. Hebatnya kakak. Tahniah Rakesh, Muhammad Rakesh. Kena bagi. Anak ayah kakak ni power. Anak ayah ni hebat. Memang kena bagi. Tuan-tuan akan tengok kalau dia tak dapat. Kalau boleh, tapi kena pandai gunakan perkataan ni di tempat yang betul, masa yang betul. Mesti pandailah. Jangan setiap kali hebat. Jadi nanti perkataan dorongan tu dia jadi tak berapa nak mendorong sangatlah. Dia tak berapa lah orang kata. So kalau perkataan dorongan ni kena simpan, reserve sikit. Lepas tu kita siapkanlah beberapa perkataan dorongan ni. Banyak sebenarnya dorongan ni. Padu lah bangah ni kan, padu itu pun so tapi kita kena fahamkanlah perkataan padu tu. Kalau dia tak faham tak guna juga. Alright, terima kasih Puan Hafidah Ali, hebat alhamdulillah. Alright Tuan Haji. Okay, so mana-mana yang nak dapatkan nasi Arab Al-Bait ni tuan-tuan, rempah ni biasanya sekotak ni kalau ikutkan dekat belakang ni 4 hingga 5 orang makan dewasa. Kita ada dekat sini nasi mandi ayam. Saudi kita ada kambing. Yaman kita ada nasi mandi kambing Yaman, kita ada nasi maklubah ayam. Kita ada satu lagi kapsah. Kita ada kapsah, nasi kapsah ayam. So boleh dapatkan juga. So pentinglah. Mudah je nak buat dia. Mudah je. Dalam ni dah ada dia punya beras basmati, kemudian dah ada serbuk-serbuk semua. Tapi dalam ni tak ada ayam lah tuan. Jangan tuan-tuan ingat dalam ni dah ada ayam. Tak payah beli ayam. Tak, ayam kena beli tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nakkan apa tu timun, nakkan tomato ke apa, tu semua kena belilah. Tak ada dalam ni. Kalau dalam tu ada nasi Arab kambing, dalam ni tak ada kambing tuan. Kambing kena beli. Tapi tak payahlah seekor kambing. Beli slice-slice insya-Allah akan dapat. Alright. So
Tuan-tuan boleh, kalau mana yang nak tu, dah ada link kat situ. Puan Syadin dah adakan link kat situ. Siapa yang berminat boleh dapatkan. Mudah saja. Alright. So, terima kasih. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya tak nak ambil masa lama. Besok masing-masing harus bekerja. Ada tugasan masing-masing. Saya minta ampun, minta maaf. Sepanjang perkongsian saya pada malam ini, ada kekurangan di mana-mana. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi panduan, memberi pedoman kepada tuan-tuan untuk meneruskan. Tuan-tuan, kita sebagai ibu bapa ni bukan manusia yang sempurna. Hari demi hari kita mencari ilmu dan juga kemahiran untuk memperbaiki diri kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu. So, teruskan mencari. Jangan berhenti setakat itu saja. Teruskan mencari. Saya tak nafikan tuan-tuan. Kadang-kadang bukan tuan-tuan, saya sendiri pun ada benda-benda yang kita buat, tak patut kita buat macam ni. Ada benda ni sepatut kita. So, bila kita dah tahu, kita perbaiki supaya ia tak berterusan. Kita tak berterusan. Dan yang paling bagus sekali tuan-tuan, bila tuan-tuan rasa tuan-tuan silap dengan anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan minta ampun, minta maaf dengan dia, kemudian kita betulkan balik keadaan tu. Masih belum terlambat lagi tuan-tuan. Percayalah cakap saya. Jangan ada persepsi, jangan ada stigma mengatakan anak aku ni faham kot, anak aku ni tahu kot aku sayang kat dia. Takkan dia tak tahu. Kena tanya tuan-tuan. Sebab kadang kita paling bimbang sekali tuan-tuan, dari segi fizikalnya nampak okey, tapi dari segi pemikirannya tak okey. Dari segi hatinya tak okey. Itu yang paling kita bimbang. Dan bila melibatkan pemikiran dan hati ni, dia akan terbawa-bawa sehingga dia dewasa nanti tuan. Bila dia terbawa-bawa hingga dewasa nanti, kita bimbang. Bila dah terlambat, bila rebung dah jadi buluh, masa tu dah susah sikit lah tuan. Walaupun perumpamaan tu saya taklah bersetuju sangat, sebab saya yakin dan percaya dalam kehidupan ni, hati kita ni bukan milik kita. Hati ini milik Allah kan. Allah boleh bolak-balikkan. Kalau Allah kata hari ni kau nak berubah, insya-Allah kita akan berubah. Kalau Allah kata nak berubah tapi kita tak nak, hati kita tak nak, pun tak boleh juga. So, doa mudah-mudahan hati anak-anak kita. Dan saya nak kongsi juga dengan tuan-tuan, jangan pernah putus asa dalam mendidik anak-anak. Sebab kembalikan balik, jadikan satu tagline, anak ini aset aku. Macam kita bila kita ada aset lah tuan-tuan, macam mana kita jaga aset kita? Kita buat sehabis baik lah. Kita jaga dia, kita belai dia sehabis baik. Kalau aset tu mendatangkan kemudaratan ataupun kerosakan kepada kita pun, kita cari cara jalan penyelesaian. Macam tu juga anak. Kalau kita tahu anak ni aset kita, so jagalah. Kalau ada kesilapan, kita perbaiki dari hari demi hari. Okey. So saya tak nak ambil masa yang lama sangat. Kita dah sekarang ni pukul dah pukul 10 dah pun. Memang kita target nak sampai pukul 10. Saya minta ampun, minta maaf sepanjang perkongsian saya pada malam ini dengan topik 5 kata-kata magic dalam keluarga. Ini kalau ada tersilap sebutan, tadi ada beberapa perkataan yang tersilap sebut, minta ampun, minta maaf. Niat saya hanya menyampaikan walaupun satu ayat. Niat saya sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat kongsi, tuan-tuan dapat share perkara-perkara yang saya kongsikan ini. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaatnya. Okey, itu saja. Saya minta ampun, minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa pada segmen Bila Ayah Membebel untuk pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Terbaik.